Sebelum itu, salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Tam Yin Ling alias Adlin Tam, selaku pensyarah bagi mata pelajaran Asas Pembudayaan Keusahawanan. Hari ini kami akan membuat pembentangan berkenaan dengan laporan e-portfolio perniagaan bagi syarikat Winner Trading. Profil syarikat Winner Trading yang akan dibentangkan adalah jenis praktikum perniagaan, jenis industri, jenis produk, visi, misi, dan objektif, ahli syarikat, saluran pemasaran, pencapaian syarikat, jualan dan perbelanjaan, penyelesaian masalah, serta refleksi dan rancangan masa depan. Jenis praktikum perniagaan syarikat Winner Trading yaitu membeli dan menjual semula produk Popia Mini Tuna secara terus kepada pelanggan. Manakala jenis industri, produk Popia Mini Tuna dikelaskan di bawah industri makanan, yaitu produk sedia untuk dimakan yang tidak perlu dimasak lagi. Jenis-jenis produk Popia Mini Tuna yang dijual oleh syarikat Winner Trading yaitu perisa pedas, perisa keju, dan perisa madu. Ketiga-tiga produk ini dijual dengan harga Rp8 satu pack. Visi misi Winner Trading yaitu menjadi jenama makanan ringan berasaskan ikan tuna yang dikenali ramai dengan kualiti terbaik dan cita rasa tempatan yang menebat hati. Untuk visi, menghasilkan produk makanan ringan yang sehat, enak, dan mudah diakses. Memberi pengalaman praktikal dalam bidang keusahawanan kepada pelajar. Dan menawarkan perkhidmatan pelanggan yang mesra dan cekap. Dan mampu memupuk kemahiran pengurusan, pemasaran, dan keuangan dalam sesebuah syarikat. Untuk objektif Winner Trading yaitu meningkatkan nilai tambah, memperkenalkan produk mini Popia ikan tuna ke pasaran tempatan, menjadi pengeluar makanan ringan berasaskan tuna yang dikenali di peringkat nasional, mempelbagaikan produk berasaskan ikan tuna seperti samosa, karipap, atau keropok keping tuna, dan menarik minat kepada golongan belia untuk menceburi bidang perniagaan. Ahli syarikat Winner Trading yaitu Ketage Abel sebagai pengurus operasi, Marcia Michael sebagai pengurus pemasaran, Ryan Cosmas Robert sebagai pengurus produk, Jessica Pidilia May binti Josephon sebagai pengurus produk, Anissa binti Embok sebagai pengurus logistik, dan Dorothy Majin sebagai pengurus jualan. Ini adalah peranan jawatan dalam syarikat Winner Trading. Sebagai pengurus operasi, menguruskan dan mengawasi operasi harian untuk memastikan kecakapan dan produktiviti syarikat terjaga. Pengurus pemasaran merancang strategi melaksanakan kegiatan permasaran. Sebagai pengurus produk, mengendalikan pembangunan produk dan memastikan penjajaran dengan keperluan pemasaran. Sebagai pengurus keuangan, mengawasi perancangan keuangan, belanjawan syarikat, dan menyediakan laporan keuangan. Sebagai pengurus logistik, menguruskan peralatan dan bekalan, memastikan ketersediaan keperluan teknikal syarikat mengedar dan menyimpan produk dengan teratur dan cekap. Sebagai pengurus jualan, mengetuai inisiatif jualan untuk mencapai sasaran pendapatan. Setiap posting di media sosial memainkan peranan penting dalam membantu syarikat membina hubungan yang baik dengan pelanggan, menyampaikan maklumat terkini serta mengukuhkan kehadiran jenama di pasaran. Untuk memastikan produk Popia Mini Tuna mudah diakses oleh pelanggan, kami menggunakan pelbagai platform digital sebagai saluran pemasaran. Kami boleh dihubungi melalui pelbagai saluran seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk memudahkan pelanggan untuk berinteraksi dengan kami bila-bila masa di mana-mana sahaja. Kami juga menjalankan promosi dan jualan melalui platform e-dagang seperti Shopee. Ini membolehkan pelanggan membuat pembelian dalam talian dengan mudah dan selamat sekaligus meluaskan capaian pasaran di seluruh negara. Berikut merupakan contoh akaun media sosial syarikat kami yang digunakan sebagai saluran komunikasi, promosi dan jualan kepada pelanggan. Setiap platform mempunyai peranan tersendiri dalam menarik perhatian, membina hubungan dan mengukuhkan jenama.
Jualan langsung semasa Expo Hybrid Asas Pembudayaan Keusahawanan ke-9 pada 19 Mei 2025 telah memberikan peluang kepada syarikat untuk mempromosikan dan menjual produk secara bersemuka. Melalui platform ini, pelanggan dapat mencuba terus produk Pokpia Mini Tuna sekaligus meningkatkan keyakinan dan mendorong pembelian spontan. Penyertaan dalam expo ini juga membantu memperluas rangkaian pelanggan dan memperkukuh penjenamaan di peringkat komuniti. Salam sejahtera, nama saya Dorothy Majin dan saya bertanggung jawab sebagai pengurus jualan dalam syarikat kami yaitu Wina Trading. Untuk bahagian pertama, saya ingin bentangkan pencapaian kami berdasarkan matlamat asal syarikat. Sepanjang 5 minggu proyek perniagaan ini dijalankan, kami berjaya menjual sebanyak 25 pack Pokpia Mini Tuna dan mengumpul sebanyak Rp200 jumlah jualan untuk setiap ahli kumpulan kami. Dari jumlah ini kami memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp50. Walaupun angka ini belum mencapai sasaran asal kami yaitu Rp250, kami tetap anggap ia sebagai satu kejayaan awal karena semua operasi berjalan dengan lancar dan konsisten. Kami juga berjaya melaksanakan misi kami yaitu untuk memperkenalkan produk makanan ringan berasaskan tuna yang mudah, enak, dan mesra pengguna. Dari pengalaman ini, kami menyadari bahwa kejayaan bukan hanya pada angka jualan semata-mata, tetapi pada pengalaman kerja, perpasukan, pengurusan operasi, dan kebolehan kami menyesuaikan strategi berdasarkan situasi sebenar. Untuk bahagian seterusnya, saya akan jelaskan tentang prestasi jualan bagi setiap varian Pokpia Mini Tuna yang kami tawarkan. Secara keseluruhan, kami telah menjual 150 unit Pokpia Mini Tuna dalam 3 perisa utama yaitu honey, cheese, dan spicy. Berdasarkan data jualan, varian honey mencatat jualan tertinggi sebanyak 70 unit, diikuti oleh cheese dengan 50 unit dan spicy sebanyak 30 unit. Carta ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih memilih rasa yang ringkas dan selamat seperti honey, mungkin karena ia lebih sesuai untuk semua peringkat umur dan lebih mudah diterima. Manakala cheese menarik minat pelanggan muda dan spicy pula mendapat sambutan daripada pelanggan yang sukakan rasa pedas. Daripada maklumat ini, kami membuat kesimpulan bahwa kajian terhadap cita rasa pelanggan sangat penting. Untuk jualan masa depan, kami juga bercadang untuk memperkenalkan varian baharu seperti sweet and sour atau kari mayo tuna bagi menambah daya tarikan produk. Untuk bahagian ini adalah tentang aspek penglibatan media sosial yang memainkan peranan penting dalam promosi dan komunikasi bersama pelanggan. Wina Trading menggunakan 3 platform utama yaitu Facebook, Instagram, dan TikTok. Walaupun jumlah pengikut di semua platform ini masih kecil, namun kami sangat berbangga karena berjaya mencatat kadar penglibatan yang sangat tinggi. Di Facebook dengan hanya 3 pengikut dan 43 siaran, kami menerima 150 likes, 11 komen, dan 4 perkongsian yang menghasilkan engagement rate sebanyak 127,9%. Di Instagram dengan hanya 2 pengikut dan 4 siaran, kami memperoleh 15 likes, 12 saves, dan 25 klik ke borang pesanan yang memberikan kami 650% engagement rate yang sangat tinggi. Manakala di TikTok dengan hanya 1 pengikut dan 4 video, kami menerima 7 likes, 4 simpanan, dan 2 perkongsian, dan 4 klik menjadikan engagement rate kami di TikTok sebanyak 425%. Apa yang kami pelajari di sini ialah kuantiti pengikut bukanlah satu-satunya faktor kejayaan. Sebaliknya, kualiti kandungan dan keberkesanan penyampaian maklumat lebih penting. Setiap interaksi sama ada like, komen, simpan, atau klik yang menunjukkan bahwa pelanggan benar-benar berminat dan responsif terhadap produk kami. Untuk masa akan datang, kami merancang untuk menambah bilangan pengikut melalui strategi kandungan yang lebih konsisten, termasuk video pendek, testimoni, dan promosi interaktif seperti kuis atau giveaway. Sebagai kesimpulan, pengalaman ini bukan sahaja memberikan kami peluang untuk berniaga, tetapi juga mengajar kami tentang pengurusan jualan sebenar,
analisis prestasi produk, dan bagaimana media sosial boleh menjadi alat pemasaran yang sangat berkesan walaupun pada skala kecil. Seterusnya, saya, Jessica, akan bentangkan mengenai sumber modal permulaan dan struktur harga produk kami. Untuk kutipan modal, setiap 6 orang ahli kumpulan telah menyumbang sebanyak 150 seorang. Ini menjadikan jumlah keseluruhan modal permulaan kami sebanyak 900. Bagi penetapan harga produk, kami menawarkan 4 jenis popia mini tuna, iaitu spicy, original, cheese, dan honey. Setiap produk mempunyai harga asal RM6 dan kami telah menetapkan margin keuntungan sebanyak 20%, menjadikan harga jualan kepada pelanggan ialah RM8. Melalui strategi ini, kumpulan kami memperoleh untung bersih sebanyak RM2 bagi setiap unit yang terjual. Perancangan ini membolehkan kami menampung kos operasi dan menjana keuntungan secara mampan. Saya akan menerangkan penyata kewangan bagi Tempoh sehingga 1 Jun 2025 yang merangkumi aliran tunai dan imbangan duga syarikat Winner Trading. Pertama, dari segi aliran tunai operasi, jumlah kutipan daripada hasil jualan adalah sebanyak 1,200. Kos belian bahan mentah atau kos jualan COGS adalah sebanyak 900, manakala sewa yang dibayar ialah RM15. Maka jumlah aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi ialah 285. Tiada aktiviti pelaburan dilakukan sepanjang tempoh ini. Bagi aktiviti pembiayaan, kumpulan kami menerima modal permulaan sebanyak 900 hasil sumbangan daripada 6 ahli. Selepas mengambil kira penggunaan modal untuk pembelian stok, baki tunai semasa ialah 285. Seterusnya, imbangan duga syarikat menunjukkan aset keseluruhan bernilai 285 yang terdiri sepenuhnya daripada tunai. Tiada liability yang ditanggung oleh syarikat. Di bawah equity, jumlah pelaburan modal ialah 900 dan kami merekodkan kerugian terkumpul sebanyak 615 yang mencerminkan perbelanjaan yang telah dilakukan bagi menjalankan operasi. Secara keseluruhan, syarikat berada dalam kedudukan kewangan yang stabil dengan aliran tunai positif dan tiada hutang. Seterusnya, saya akan bentangkan analisis tangkat pulang modal atau break-even point bagi projek kami. Harga jualan bagi setiap beg adalah RM8, manakala kos pembuatannya ialah RM6. Kami juga menanggung kos tetap iaitu sewa sebanyak RM15. Berdasarkan formula break-even point, kami perlu menjual sekurang-kurangnya 8 beg untuk mencapai pulang modal. Selepas unit ke-8, setiap jualan akan menyumbang kepada keuntungan bersih. Analisis ini penting untuk memastikan sasaran jualan yang ditetapkan adalah realistik dan mampu menampung kos operasi asas kami. Okey, seterusnya kita masuk kepada penyelesaian masalah. Yang pertama sekali adalah sekiranya masalah produk kurang laris atau tidak dikenali, penyelesaian adalah kita buat secara gunakan media sosial untuk promosi dengan gambar atau melalui video yang menarik. Kemudian sertai event atau jualan tempatan untuk memperkenalkan produk. Yang kedua, persaingan tinggi dari produk serupa. Kita akan tingkatkan promosi uji rasa produk popia mini tuna dan fokus pada kuantiti, kualiti dan servis pelanggan untuk bina pelanggan yang setia. Dan yang terakhir, sekiranya masalah terputus bekalan produk popia tuna, syarikat akan membuat stok simpanan, beli dan simpan stok produk, antaranya perisa pedas, keju dan madu untuk 1 hingga 2 minggu yang mendatang, dan gunakan kaedah simpanan yang selamat dan tahan lama. Okey, selanjutnya berkaitan dengan refleksi. Sepanjang proses penghasilan dan penjualan popia mini tuna, kami telah menerima pelbagai maklum balas daripada pelanggan. Maklum balas ini amat bermakna kerana ia membantu kami memperbaiki kualiti produk agar lebih menepati cita rasa pengguna. Seterusnya, kami juga berasa amat dihargai dengan sambutan positif
yang diterima daripada pelanggan berbagai peringkat usia, yang menunjukkan produk kami mampu menarik perhatian berbagai golongan masyarakat. Selain itu, minat yang tinggi terhadap Popia Mini Tuna turut mengukuhkan keyakinan kami untuk terus menghasilkan produk yang bukan sahaja berkualiti, malah memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan secara konsisten. Oke, yang terakhir adalah rancangan masa depan. Sebagai langkah memperkukuh lagi jenama Popia Mini Tuna, kami telah merancang beberapa inisiatif masa depan yang lebih strategik. Antaranya penambahan perisai baru bagi memenuhi cita rasa pelbagai lapisan pengguna serta meningkatkan daya tarikan produk. Kami juga memberi fokus kepada reka bentuk pembungkusan mesra alam demi menyokong kelestarian alam sekitar. Dalam masa yang sama, perluasan pasaran melalui platform e-dagang dan kedai fizikal akan dipertingkat bagi mencapai lebih ramai pelanggan. Dari aspek kepercayaan pengguna, pensijilan seperti halal dan mesti akan diusahakan bagi memastikan standar kualiti yang diyakini. Tidak ketinggalan juga, kami merancang kolaborasi bersama jenama tempatan dan memperkenalkan produk edisi terhad khas untuk musim perayaan. Dengan semua perancangan ini, kami yakin Popia Mini Tuna mampu terus berkembang dan kekal relevan dalam pasaran yang semakin kompetitif. Sekian, terima kasih.